Jadi di sana juga kita lihat ya, di sana juga kita melihat bahawa segala apa yang kita aturkan ini adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya memang Tuhan telah mengaturkan, menentukan untuk saya menyampaikan, untuk saya berkongsi kepada para jemaah, mungkin para jemaah pastinya, bukan lagi mungkin, pastinya para jemaah yang hadir pada petang ini begitu besar hatinya untuk menjadi tetamu Allah. Sama juga dengan hati saya ya, seperti mana yang saya lalui sebelum melakukan perjalanan ini. Suka saya menceritakan bagaimana timbulnya ilham tu. Memanglah last saya mengerjakan ibadat umrah bersama dengan kumpulan Meraih Barkah pada 2019, di mana kami berjaya mengadakan majlis khatam Al-Quran pada waktu itu di Tanah Suci Kota Mekah dan Tanah Suci Madinah. Dan ternyata hubungan ukhuwah kami sesama jemaah pada waktu itu hingga kini begitu kukuh hubungan kami, dan kami ingin mengulangi kembali untuk datang ke Tanah Suci pergi mengadakan majlis khatam Al-Quran ini. Bahkan semakin ramai, makin bertambah jemaah-jemaah di luar untuk menyertai. Tetapi keadaan semasa tidak mengizinkan kita untuk melakukan ibadat umrah ini. Bagaimanapun dengan adanya majlis ilmu yang kita hadiri sepanjang COVID-19 ini melalui talian alam maya, kita telah dapat melihat ya bagaimana negara jiran tetangga kita dapat menunaikan ibadat umrah. Hati terasa ya Allah, Tuhan saja yang tahu, apalagi bila dibawa oleh ustaz-ustaz kita ni seperti Dr. Ashraf, kemudian ustazah-ustazah daripada Malaysia membawa kita mengelilingi Kaabah. Kita merasakan seolah-olah kita telah berada di sekeliling Kaabah tersebut. Roh dan kita masuk di sana. Bagi saya macam-macam itulah, terasa kita ni berada di sana ikut sama. Walaupun jasad kita ni di sini, tetapi roh kita ni sudah berada di Tanah Suci Kota Mekah. Jadi di sana saya berniat, alangkah baiknya dalam suasana COVID ini, waktu orang indah ramai, kalaulah saya dapat menunaikan ibadat umrah, saya akan melaksanakan badal umrah untuk Allah yarham ayahanda saya Haji Majenis Bakar. Kerana ayahanda sebelum ia meninggal, ia memang berniat untuk mengerjakan ibadat umrah. Sudah saya sediakan perbelanjaannya, semua sudah saya uruskan, mutawibnya semua sudah uruskan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan kerana beliau telah kembali ke rahmat Allah. Jadi bila saya berniat macam itu untuk badal ayahanda, jadi ia macam jadi sentiasa di hati-hatian ni, sentiasa di hati-hatian ni, makanya doa tu sentiasa terus dipanjatkan. Semasa ustaz dan membawa kita ni mengelilingi Kaabah, membawa kita ni masuk ke Taman Roda, di sana tu saya kuatkan doa saya. Sebab saya melihat kalau saya berjalan dalam keadaan indah berkumpulan, lebih memudahkan saya menyempurnakan badal umrah ini. Jadi dalam keadaan itu nampaknya Allah belum je menyampaikan hajat saya untuk sampai di mana sebelum bulan Ramadan, iaitu akhir bulan Mac, saya telah pun mengantar anak saya Muhammad Ishaq, ke Universiti Sabah untuk meneruskan pengajian tahun akhir, di tahun akhir. Jadi dalam ia menguruskan pasportnya akan balayar itu pun saya sempat berbisik kepada anak saya. Ya, saya kalau Tuhan mengizinkan, dia anak saya Muhammad Isa, kalau Tuhan mengizinkan rasanya kau lebih sesuai untuk menunaikan ibadat umrah sebab dia sudah berada di Malaysia. Jadi bila di Malaysia peraturan itu indah lagi terlampau ketat sebagaimana kita ni di Brunei ya. Jadi beranak pun mengatakan insyaAllah, dia pun mau insyaAllah mungkinnya, tapi Indah akan mengatakan dalam bulan Ramadan, mungkin selepas final ya ni sekarang dalam bulan September ia akan pergi. Jadi alhamdulillah bila sampai saja di Sabah, ia disambut oleh gurunya di sana, gurunya menggambar ia minum. Jadi saya pun terlihat bahawa gurunya ni salah seorang yang sering kali menunaikan ibadat umrah. Jadi di sana saya bersuara, nanti kalau Ishak sudah tamat pengajian, insyaAllah sebelum balik ke Brunei, Ishak akan menunaikan umrah untuk ninindanya. Jadi cikgu itu mengatakannya, insyaAllah Ninya, saya akan pergi 2 April. Allahu Akbar. 2 April, Ishak baru sampai di sana 1 April. Baru sampai. Macam rasa kita ni, Indah dapat membayangkan bolehkah ia akan pergi dalam masa yang begitu singkat. Tapi bila saya bangun pagi, hati itu mengatakan jalan.
Jadi saya pun mengatakan arah Ishak, arah gurunya, uruskan entah segala urusan-urusan Ishak untuk ia berangkat. Jadi alhamdulillah begitu mudah sekali, begitu mudah sekali Allah permudahkan, walaupun masa itu pasportnya masih di tangan pihak uni sebab untuk menguruskan pas pelajarnya. Tapi kerana memang sudah kita ni perancangan Allah yang halik itu lebih indah, ya bari itulah yang sebaik-baiknya, maka ianya dipermudahkan dalam masa sehari. Ianya dapat menunaikan ibadat umrah. Jadi bila peranak dapat menunaikan ibadat umrah, hati saya lapang. Alhamdulillah saya bersyukur ia dapat menunaikan badal umrah untuk neneknya. Jadi lepaslah tanggungjawab saya. Jadi saya pun memikirkan sesuailah ya anak lelaki, cucu lelaki. Jadi sesuai dengan anggotanya, fizikalnya apa semua yang memang orang bikin sport science tu orang kuat untuk melakukan sampai 7 kali umrah ia dapat mengerjakan dalam bulan puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ia menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadi pewaris junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa saya yang tidak berputusan kepada anak-anak saya. Jadi di sana mula-mula lapang. Saya rasa anda apalah kalau saya anda pergi bukanlah rezeki saya, tapi insyaallah tunggu keadaan kita ni di negara Brunei Darussalam Reda, sebab saya memohon juga permohonan saya tu belum saya menerima. Belum saya menerima di saat akhir ketika ada perubahan 1 April bahawa bagi sesiapa yang akan pergi ke luar negeri anda lagi perlu memohon kebenaran kepada Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya menerima surat, saya dibenarkan untuk berangkat, tidak ada halangan. Jadi di sanalah saya terus, tapi itu pun belum dia dapat lagi saya akan pergi sebab dia lagi berkawan. Pelakian dia dapat kebenaran cuti. Pasal dia pun baru juga, ia ngam ada projek besarnya di champion semua, ia indah berlaku. Indah semana-mana ke sahabat, kawan dalam kumpulan meraih berkah yang mungkin sudah terlalu lama ya kita ni terpisah dalam meraih berkah ni kerana mengikuti aktiviti-aktiviti yang lain. Tuhan itu akan menjodohkan saya balik. Dialah orang yang pertama masa-masa kami membangunkan kumpulan meraih berkah. Kenapa Allah itu menemukan jodoh saya untuk kami sama-sama umrah? Saya ceritakan arahnya, sebenarnya saya ini kan umrah, tetapi indah kesampaiannya sebab indah berkawannya. Kenapa indah bawa saya? Bah, kalau mau kah juga. Kalau anda ada, sebab saya tidak berani bawa bah dengan keadaan COVID-19 masa ini saya tidak mau kan membawa orang sebab kita ni takut dipersalahkan apa semua. Jadi saya sentiasa berdoa juga. Ternyata cinta Tuhan itu kepada kita ni menguatkan kita ni. Allah, cinta Allah itu lebih tinggi nilainya. Teruskan menyintai Allah. Allah akan membentangkan segala apa yang kita ni inginkan. Alhamdulillah bila menyuarakan yang akan fikir, terus langsung kami uruskan dah sampai dalam 3 hari kami menguruskan, tapi dalam pada itu juga permohonan pelakian ini diluluskan juga. Permohonan pelakian ini diluluskan. Jadi rasa Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah ya, memanglah sebabnya bila kita ni bini-bini 2 orang walaupun memakai visa pelancong itu indah memerlukan muhrim, tetapi ingin juga kita ni ada muhrim lelaki. Sekurang-kurangnya kalau lelaki lagi baik, kalau anda pun lelaki ada orang kita ni Brunei yang mendapat melihati kita ni, hanya kita ni sebabnya kita ni sama dengan orang-orang luar ni lain, dia sama dengan orang-orang kita ni Brunei. Syukur alhamdulillah sama tu juga dengan kawan ini Jaruha, lakinya pun last minute hari 6 ya balik, ia punya hari 4 ya balik pasal dia di laut, terpaksa balik awal. Menganukan pasportnya pun mansuh. Hari 4 disiapkan, indah siap. Hari 6 mesti disiapkan sebab hari Minggu akan berangkat. Allahu Akbar. Masa tu sehari kami menguruskan. Alhamdulillah ejen yang kami ikuti di Malaysia tu semuanya Allah permudahkan. Di sana juga kita ni terpaksa mematuhi arahan daripada kerajaan kita ni, terutama untuk menjalani segala piawaian yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi memanglah bagi mereka yang akan berangkat esok ataupun lusa, pastikan bis kita tidak akan ketinggalan dengan dokumen bis kita, terutama bagi yang mengikuti ejen-ejen daripada Malaysia. Memanglah mengikuti ejen daripada Malaysia ni satu kesempatan bagi kita ni untuk mendapatkan tambang yang murah, tetapi indah juga bila saya melihat harga di luar negeri dengan di dalam negeri yang dikenakan masa ni waktu Ramadan itu lebih kurang sejak jaraknya dalam 200-300 cuma tu sejak nilainya. Sebab apa? Bila kita ni memandangkan kita ni berada di negara Brunei Darussalam, tambang kita ni daripada Brunei ke KL masa ni menyacah hampir kepada RM1,000.
hampir pada RM1.000, 800, 900 ke RM1.000. Belum lagi termasuk dengan kita ni punya PCR kita ni RM80 dan kita ni mesti mendapatkan insuran antarabangsa. Bukan insuran di ASEAN. Jadi insuran antarabangsa tu dalam harga 200 lebih, mencacah ke 300. Walaupun dalam visa pelancong kita ni tu sudah ada insuran, tetapi kita ni mesti juga mengambil insuran kita ni daripada negara Brunei Darussalam. Jadi memanglah kadang-kadang rasa hati Allah banyaknya kadianukan, tetapi demi keselamatan kita ni juga. Jangan sampai kadang ya tentunya ada tu mau ikut saja, berkorbankan saja, duit yang ada tu korbankan sajalah, yang penting kita ni dapat berjalan. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan, sebab ejen daripada Malaysia yang macam daripada Malaysia tu ia cuma menguruskan urusan kita ni semasa kita ni berada di tanah suci. Ia akan menguruskan urusan kita ni, ia tidak tahu apa peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan kita ni. Tapi macam saya sentiasa bertanya dan terus bertanya. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kami memasuki sempadan demi sempadan negara ni dengan debaran, dengan doa, dengan sedekah tu sentiasa. Kita ni jangan kurang, macam orang tua-tua dulu lah, disediakan duit pacak apa semua tu di airport sudah diunyuk-unyuk, kita ni sentiasa. Tapi alhamdulillah kawan-kawan saya yakin daripada kumpulan meraih berkah sentiasa mendoakan. Dan saya pun bila saya sudah ditunaikan hajat saya untuk menunaikan umrah ni, memang saya niatkan perjalanan umrah ni saya hadiahkan pahalanya kepada sekalian jemaah kumpulan meraih berkah awal dan akhir, yang awal, yang sekarang dan yang akan datang. Saya hadiahkan kepada mereka, mudah-mudahan niat kita ni untuk sama-sama meraih ridha Allah, meraih keberkatan hidup dunia dan akhirat itu Allah akan tunaikan. Jadi alhamdulillah berkat doa daripada bis kita semua, berkat kita ni juga menganjurkan majlis jutawan, meraih jutawan Ramadan yang saya tinggalkan sepanjang berada di tanah suci kota Mekah itu. Jadi kami sama-sama, saya berjalan, jemaah saya mendoakan. Saya sebenarnya merasa terharu bila saya melihat saya dapat mengikuti selepas saja saya tarawih, saya masuk, Allahu Akbar. Qiyamul Lail kita ni bermula jam 3 pagi itu terus berjalan macam itu juga dengan aktiviti waktu pagi, waktu petang, menempuh waktu persungkaian macam mana terus berjalan. Jadi kita ni sudah dapat melihat inilah hadiah Allah kepada kita ni bila kita ni berusaha mengajak kita ni sendiri dan mengajak sahabat-sahabat di sekeliling kita ni untuk melakukan kebaikan, maka pasti kebaikan itu jugalah yang Allah berikan. Jadi alhamdulillah, walaupun dalam masa sehari, 2-3 hari, paling panjang 3 hari menguruskan, kami dapat berjalan dengan lancar. Semua urusan-urusan dipermudahkan dan kami pun ditempatkan di tempat yang berdekatan. Walaupun bayangan awal-awal itu kalau sama dengan orang Malaysia, sebab kami mengambil tambang yang murah, Indah mengambil tambang yang mahal. Sebab saya ni jenisnya memang suka. Saya suka berkumpul dengan orang dalam satu bilik 4 orang. Saya tidak memikirkan siapa dengan saya tu nanti. Tetapi saya tahu yang akan dihantar kepada saya dalam satu bilik itu nanti adalah insan pilihan Allah. Memang benar. Dalam kita ni ada ilmu tu. Ada seorang daripadanya, ada 2 daripadanya. Ida tahu langsung. Pertama kali melakukan ibadat umrah. Jadi ini peluang kita ni untuk menyalurkan ilmu, untuk memimpin, untuk membanguni, untuk mengajak. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah masa berada di Madinah itu memanglah sepanjang berada di Madinah kami berada dalam keadaan sihat afiat. Jadi impian yang paling tinggi kita ni berada di Madinah adalah menziarahi makam Rasulullah. Ini laluan kami daripada hotel kami itu straight saja. Saya setiap hari melihat ni bangunan ni Masjid An-Nabawi. Ini tempat laluan ni. Saya subuk di bawah melihat manusia, Allahu Akbar, juta-juta manusia melalui. Jadi kita ni sentiasa ingawati untuk kan sentiasa cepat bangun awal. Jadi alhamdulillah. Jadi di hari pertama bila melihat keadaan di Madinah pada masa itu, memanglah tanpa kita ni duga bahawa peraturan semasa COVID, baik untuk makluman bis kita, apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman umrah di bulan Ramadan di waktu kami dilanda kita ni masih dalam pandemik aja kita ni dalam COVID. Jadi di Madinah juga mengawal ketat kemasukan jemaah-jemaah. Jadi
Ada orang cuma membukakan waktu melawat ini hanya sekali sahaja pada waktu subuh. Bayangkan kalau hanya sekali pada waktu subuh sampai jam 11 pagi, tumpuan jutaan manusia tu semua satu lorong itu saja. Kalau kita ni melihat daripada dulu sampai sekarang, jemaah perempuan ini untuk menziarahi makam Rasulullah masih lagi sama. Kita ni memerlukan tenaga. Kita ni akan berlari. Penggalar saya tu pecut 100 meter. Memang kita ni mesti kalau kita ni dah berlari, kita ni akan ketinggalan, kita ni akan masuk. Sebab masa di Madinah masa ni, pagar untuk memasuki tempat-tempat itu berlapis-lapis. Daripada awal pintu masjid saja sudah ada 3 lapis yang dikawal ketat oleh polis-polis sepanjang pagar itu. Kalau dulu indah ada polis lelaki, tapi sekarang ini semua lelaki itu sentiasa mengawal daripada luar, kemudian sudah masuk dalam pintu dalam atau petani jemaah di dalam, sana lagi laki-laki mengawal. Hari pertama saya indah berjaya masuk ke sana walaupun saya di depan sekali. Hampir 2 jam menunggu selepas sembahyang subuh. Ini nih masa nih, saya di depan nih nak arah pintu tu, kalau bisa kita melihat sebelah kiri, dindingnya tu di depan sekali sana tu. Jadi lepas satu datang polis wanita mengatakan indah jadi masuk pintu ini, kamu terpaksa keluarnya melalui bakek lagi. Jadi arah bakek itu adalah tempat laluan lelaki. Bila keluar kami melihat Allahu Akbar, di sana-sana sudah berapa juta manusia berkiu, mana lelaki mana perempuan. Jadi saya melihat pun ada yang pingsan dengan keadaan cuaca yang sudah panas terik, masa itu sudah masuk jam 9. Jadi saya pun berpikir lebih baik saya menyempurnakan segala urusan-urusan wakaf, lebih baik saya menyempurnakan urusan-urusan sedekah yang diamanahkan kepada saya. Jadi alhamdulillah lapang hati selesai. Jadi esoknya alhamdulillah juga di sana Allah memberi kemudahan kepada saya. Paling mudah masuk di sana, deminya pintu saja dibuka memang lajulah lari saya tu. Allahu Akbar. Ini lagi terasa tu, kawan tangan saya Jaruha ataupun ditarik, baik Jaruha ni berlari. Kalau yang bukan berlari, memang barat saya akan membawa. Waktu kami masuk ke taman ke makam Rasulullah ni, polis indah lagi menjaga. Diorang keluar, saya masuk, polis keluar. Artinya diorang bertukar shift. Kami masuk ke dalam ni indah ada polis. Jadi dinding tempat makam Rasulullah ni indah berkawal. Sebab itu kami dapat di depan sekali, dapat saya memegang semua sekali dinding-dindingan ni apa semua, dapat sujud di sana, dapat sembahyang di sana. Di sanalah saya curhat, bukan saja curhat, mengenangkan kerinduan saya, bahkan saya curhat mengatakan bagaimana rindunya rakyat negara Brunei Darussalam untuk berkunjung ke Tanah Suci Mekah. Kerana kita ni maklum, di Tanah Suci Mekah Madinah ni, dalam negara ASEAN, negara Brunei itu yang paling disebut-sebut oleh para peniaga di sana, yang sentiasa disebut-sebut olehnya kita ni pengawal apa semua. Kami datang pun bila masuk ke mendengar Brunei, Masya Allah, dipalok oleh polis ni, mendengar Brunei okeynya, border sudah buka apa semua macam tu. Jadi dibagi tahu. Jadi di sana saya curhat. Saya ingat juga, saya curhat macam mana usaha kumpulan meraih berkah menaburkan cinta untuk mengukuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bercakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berusaha mengajak jemaah kumpulan meraih berkah, saya berusaha mengajak rakyat negara Brunei Darussalam untuk mengikuti titah ke bawah duli supaya mengimarahkan negara Brunei dengan pengajian dengan Rasul, dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sentiasa berselawat ya Rasulullah. Kami sentiasa berselawat ya Rasulullah. Demi cinta kami kepadamu walaupun kecil pada pandangan manusia ya Allah. Tetapi kami yakin Nabi lebih mengetahui, Allah lebih mengetahui. Maka berikan ganjaran kepada sekalian para jemaah yang berkorban. Terutama yang sentiasa memantau. Hanya kita ni setiap minggu itu sentiasa memantau. Sebenarnya kalau saya berhentikanlah, anda perlu lagi kan mengira, anda perlu, tetapi kerana sambutan atau semakin menggalakkan sampai berjuta selawat itu dibaca, maka ianya diteruskan dari hari ke hari. Jadi mudah-mudahan doa yang ditadahkan, salam bis kita telah pun disampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan seraya juga diberi peluang untuk berada di depan sana. Mudah-mudahan bis kita akan ditunaikan hajat bis kita untuk menziarahi makam Rasulullah dalam masa yang terdekat. Anda perlu lagi tunggu di masa-masa yang akan datang. Kalau sekiranya ada rezeki, datanglah. Tunaikan, bertawakal kepada Allah. Bertawakal dengan sekuat tawakal sebagaimana yang saya lakukan. Walaupun awal anda ada kawan, tetapi Allah mengetahui kemampuan kita. Itu yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah
dengan ziarah ke makam Rasulullah ini baru tertenang rasa hati. Jadi bila melihat perjalanan umrah di bulan Ramadan ini, bila melihat perjalanan umrah di bulan Ramadan ini, ternyata sesiapa yang dapat berkunjung menziarahi makam Rasulullah itu sama ibaratnya kalau kita ni sekali sudah dapat kita ni mencium Hajar Aswad, syukur tah. Jangan lagi diagut. Kalau melihat keadaan jelama berjuta-juta itu semua akan mengurumuni di sana, kita ni mundur. Bagi peluang kepada mereka yang belum. Jadi macam itulah yang saya buat. Macam itu juga saya nasihatkan kepada kawan-kawan sepiling, kalau dapat kita ni yang sudah perlu lagi kita ni kan mengasaki lagi diri untuk beras-asak di sana, bagilah peluang kepada yang lain. Berbanding dengan lelaki masih lagi aman, kita ni tidak ada orang berlari-lari, tetapi berkiu panjang di luar memang ada, tetapi masih nampak lapang, macam pelakian malar, senang masuk ke sana, berbanding dengan perempuan, kalau melihat pun kesian perempuan ini, berpanas di luar. Ada juga jemaah Arab di sana mempertikaikan peraturan yang dikenakan oleh pihak keselamatan. Kenapanya kalau Rasulullah tahu dengan keadaan umatnya, terutama wanita, berdiri berpanas sampai pingsan hanya semata-mata untuk menziarahi makam Rasulullah, pasti Rasulullah bersedih hati. Saya melihat tuh, saya paham juga macam paham dengan percakapan itu, menyebabkan polis satu terus lari, ini mau mendengar keluhan wanita ni. Sebenarnya apa yang dikeluhkannya itu di hati saya pun macam itu. Jangankan berkiwa tu, sedangkan berselawat 300,000 kali ya. Kisah seorang sultan berselawat 300,000 kali pun Nabi tidak mau. Jangan sampai rakyatmu nanti kerana kau berselawat kepadaku. Jadi apa lagi macam mana ya? Tapi tidak apa-apa. Kalau sudah aturan Allah memang sudah macam itu ya bagi arah kita ni, tingkatkan terus rasa syukur, banyakkan istighfar. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni semua, ini saja yang dapat saya kongsikan dulu. Untuk hari ini. Nah kalau kita melihat, cuba lihat nih daripada ini berapa jauh jaraknya nih, berapa meter jaraknya nih. Pagar-pagar ini disusun daripada pintu masjid perempuan. Jadi yang di luar sana, kalau ia baru kan masuk jam 7, jam 8, sorry lah tu, yang ada harapan lagi untuk masuk dalam masjid. Sebab masjid ini jam 9 pagi sudah bertutup. Ia lagi dapat. Yang masuk ni memang ia lagi dapat. Yang kan ia berbuka tu, ia menunggu orang keluar. Jadi yang di luar tu dah dapat. Artinya selepas subuh kita mesti terus berada di dalam masjid. Kalau kan berkamih pun artinya wallahu alam, antara nasiblah kita ni tu akan dapat masuk. Jadi alhamdulillah ini saja yang dapat saya kongsikan untuk hari ini, perjalanan saya menziarahi makam Rasulullah, dan insyaallah esok saya akan mengungsikan bagaimana perjalanan saya untuk menyampaikan wakaf Al-Quran itu alhamdulillah senang sikit, tapi itu untuk menyampaikan sedekah bersungkai bersama dengan jemaah-jemaah di sana, satu kenangan yang indah walaupun kita ni cabaran bagi kita ni juga. Jadi itu saja, mudah-mudahan perkongsian yang diberikan ini bermanfaat kepada kita semua, terutama bagi jemaah. Ada jemaah saya daripada kumpulan Meraih Barakah akan menunaikan ibadat umrah esok hari. Didoakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, selamat dan sempurna insya-Allah. Terima kasih semuanya. Kalau ada persoalan boleh, masih ada masa sedikit. Ya, dipersilakan jemaah kalau ada yang akan bertanya, silakan. Okey. Dah ada barangkali ya? Ya, alhamdulillah. Kalau dah ada kita ditutup. Alhamdulillah, demikianlah tadi perkongsian dan pengalaman Puan Hajah Florinda menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, pengalaman kembara agung ke Tanah Suci Makkah, Madinah pastinya sentiasa terpahat indah di dalam sanubari seseorang insan yang telah bergelar haji dan hajah, maupun bagi mereka yang belum menunaikan ibadat haji tetapi sudah pernah menjejakkan kaki ke Tanah Suci Makkah dan Madinah, pastinya akan sentiasa rindu akan tempat tersebut. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rezeki, umur dan kesihatan yang sempurna untuk kita ni semua, serta diberikan peluang lagi untuk menjadi tetamu Allah
pada suatu hari nanti bersama-sama dengan insan tersayang kita ni. Kerana apa yang pasti menjadi tetamu Allah adalah merupakan satu kenangan yang indah dan akan diabadikan untuk selama-lamanya selagi hayat kita ni dikandung badan. Akhirul kalam, kita sudahi perjumpaan kita ini pada petang ini dengan bacaan surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau wahai Allah, dan memujimu aku bersaksi bahawa tidak ada sesungguhnya sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kami meminta ampun kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Jadi kita akhiri dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbuka puasa kepada semua. Jumpa lagi esok petang insya-Allah. Dan terima kasih kepada Puan Haja. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi.